Dalam Perang Dunia Pertama yang melibatkan Pakatan Bertiga iaitu British, Perancis dan Rusia, kemudian Amerika terlibat perang pertama. Okey, satu lagi adalah Perikatan Kuasa Tengah atau PASI, Jerman, Uthmania, Austria, Hungary. Okey, pertama pada kena faham penglibatan Turki dalam perang tersebut. Perang yang melibatkan Turki dalam Perang Dunia Pertama. Okey, termasuklah perjanjian Sykes-Picot, gerakan senjata ataupun perjanjian-perjanjian yang terlibat dalam Perang Dunia Pertama ini. Dan satu lagi yang penting adalah kesan Perang Dunia Pertama. Kesan politik, kesan ekonomi, kesan sosial. Jadi tajuk ini dua saja yang perlu belajar KSI. Pertama, penglibatan Turki dalam Perang Dunia Pertama. Penglibatan Turki termasuklah perjanjian-perjanjian melibatkan Turki Uthmania. Satu. Okey, dan juga perang yang melibatkan Turki dalam Perang Dunia Pertama. Dan yang ketiga adalah kesan Perang Dunia Pertama ke atas Turki Uthmania. Dari segi politik, kehilangan wilayah, Republik Turki muncul. Ini di bawah Mustafa Kemal kemudian nanti. Perpecahan wilayah Islam contoh. Dari segi ekonomi, kesan penglibatan Turki Uthmania dalam Perang Dunia Pertama. Kesan ekonomi makin merosot. Ini perdagangan makin merosot sebab perang dan sebagainya. Dan yang ketiga adalah dari segi impak sosial. Misalnya, kemerosotan akhlak. Kemasukan pengaruh barat ke wilayah-wilayah Islam dan juga penjatuhan moral di kalangan umat Islam pada waktu itu. Okey, semua ini tiga perkara ini saja yang perlu kita kuasai berkaitan dengan Perang Dunia Pertama. Tolong baca, fahamkan. Jadi kita boleh jawab apa saja soalan berkaitan dengan Perang Dunia Pertama seperti yang saya berikan tadi. Okey, kita perlu faham tentang pelibatan Turki Uthmania dan Perang Dunia Pertama dari segi perjanjian yang melibatkan mereka, dari segi siri-siri peperangan yang melibatkan mereka. Dan satu lagi adalah kesan Perang Dunia Pertama, politik, ekonomi, sosial. Jelas panjang. Okey, profesional kan. Wah, kalimastahkah? Faham dengan apa yang saya sampaikan? Okey, kita teruskan. Okey, saya tengok ada soalan ni. Okey, kalau soalan minta bincangkan pelaksanaan Baitul Mal zaman Khalifah Ar-Rasyidin. Okey. Sumber pengusaha sumber sampai itu. Okey, ini nanti saya boleh berikan Qurratul Ain nanti saya akan bagi dalam offline saja. Nanti saya akan beri offline. Banyak ni isi dia. Kena cerita tentang Baitul Mal pada zaman Khalifah lain. Tidak. Kalau soalan tu tanya pelaksanaan Baitul Mal zaman Khalifah Ar-Rasyidin, hanya zaman Khalifah Ar-Rasyidin. Okey, saya teruskan tema 3 ni. Satu lagi bahagian. Okey, contoh ini contoh soalan je saya bagi. Impak pelibatan Uthmania dalam Perang Dunia Pertama. Bincangkan pelibatan Uthmania dalam Perang Dunia Pertama. Bincangkan konflik Balkan yang merupakan antara faktor tercetusnya Perang Dunia Pertama. Huraikan biografi 3 orang tokoh Turki muda yang telah mengheret Uthmania dalam kancah Perang Dunia Pertama. Enver Pasha, Talat Pasha, Jamal Pasha. Adik-beradik Pasha ni. Okey, dan satu lagi adalah penyelesaian kepada kemelut Perang Dunia Kedua ialah menerusi pelbagai perjanjian yang dimeterai antara pihak Eropah dan kerajaan Uthmania. Jelaskan dua perjanjian tersebut. Perjanjian Budros, perjanjian Versailles 1919. Okey, ini antara contoh soalan-soalan yang mungkin boleh ditanya. Ini berkaitan dengan apa yang kita belajar tentang Perang Dunia Pertama. Okey, belajar. Jelas. Okey, saya teruskan dan bahagian akhir. Okey. Untuk tema ini adalah ini contoh kesan tadi. Kesan kesan dari segi politik. Sebab Perang Dunia Pertama, perubahan dari sebuah empire luas kepada sebuah negara yang kecil, Turki saja. Daripada Empire Uthmania kepada Turki, Republic of Turkey. Dari sebuah kuasa bebas kepada negara yang terikat. Dari sistem pemerintahan khalifah kepada pemerintahan republik. Dari sebuah negara Islam kepada negara sekular. Okey, itu contoh kesan politik akibat daripada perluasan kuasa barat ke atas Empire Uthmania. Betul, saudara. Okey, untuk memudahkan kita memahami. Okey, saya teruskan pada. Okey, satu lagi adalah negara bangsa. Okey, yang bahagian akhir dalam tema 3 adalah negara bangsa. Okey, saya jelaskan ini. Okey, bagaimana datangnya negara bangsa ini? Mula dengan tadi perluasan kuasa barat ke atas Empire Uthmania. Okey, bila barat meluaskan kuasanya ke atas Empire Uthmania, maka kedudukan Empire Uthmania semakin jatuh, semakin lemah.
maka wujudlah negara bangsa. Okey, negara bangsa wujud di Turki ataupun di Mesir disebabkan oleh kebangkitan semangat nasionalisme. Okey, salah satu faktor penting adalah kebangkitan semangat nasionalisme. Okey, faktor pembentukan negara bangsa. Cuba kita lihat. Pertama sekali berkaitan dengan negara bangsa adalah faktor-faktor pembentukan negara bangsa. Di Turki misalnya. Okey, kekalahan dalam Perang Dunia Pertama melemahkan lagi Kerajaan Uthmaniyah. Masalah dalaman, misalnya rancangan-rancangan, tanzimat, semua tak berjaya. Okey, Turki cuba menjadi ibarat, tetapi menjadi barat yang menjatuhkan dia. Tindakan kuasa barat. Apakah kuasa barat yang telah lakukan untuk menjadikan menyebabkan Turki semakin tersepit? Gerakan Islam, masalah ekonomi yang berlaku yang dihadapi oleh Uthmaniyah pada itu, beban hutang, faktor sosial, pendidikan dan juga golongan minoriti yang memberontak, yang menentang, yang akhirnya membawa kepada terbentuknya Turki, Republic of Turkey. Lebih awal lagi sebelum Mustafa Kemal. Telah akhirnya Mustafa Kemal merealisasikan Turki sebagai sebuah negara bangsa yang dipanggil Republic of Turkey ataupun Republic Turkey. Begitu juga di Mesir. Faktor pembentukan negara bangsa di Mesir ada faktor dalaman, ada faktor luaran. Dua perkara ini penting. Negara bangsa kita kena faham tentang faktor-faktor pembentukan negara bangsa, sama ada di Turki ataupun di Mesir. Faham? Baca betul-betul pelajar faktor-faktor pembentukan negara bangsa. Sama ada di Turki ataupun Mesir. Satu lagi adalah kalau kita lihat negara bangsa ini berkaitan dengan sempadan. Iaitu sempadan telah digariskan dengan memisahkan penduduk mengikut negara masing-masing ataupun wilayah ataupun satu agama. Wilayah Mesir, negara Mesir lah. Wilayah Turki, negara Turki, contoh macam itu. Sebelum ini sebenarnya Arab yang saya jelaskan tadi. Itu adalah Empire Uthmaniyah. Jadi dua perkara penting yang pelajar perlu kuasai dalam bahagian yang akhir dalam tema 3 ini adalah negara bangsa. Terutamanya faktor-faktor pembentukan negara bangsa, sama ada di Turki ataupun di Mesir. Jadi pelajar baca dan kuasailah perkara-perkara ini. Jadi kebangkitan negara bangsa ini wujud disebabkan oleh kelemahan kerajaan Empire Uthmaniyah. Menyebabkan akhirnya wilayah-wilayah Uthmaniyah itu bangkit, memberontak dan akhirnya mereka berlaku revolusi Arab misalnya yang akhirnya membawa kepada terbentuknya kerajaan yang baru yang dipanggil Republik. Itu yang berlaku dalam tema 3. Sampai situ saja. Ini berkaitan dengan tema 3 saja. Kita nak sampai hujung. Saya simpulkan dekat sini. Dari segi konsep negara bangsa, negara ialah satu komuniti politik susun dan menguasai satu kawasan dan berdaulat. Negara juga boleh definisikan sebagai satu badan atau autoriti dalam sesuatu wilayah. Dan bangsa itu pula ialah sekumpulan manusia yang menetap di satu kawasan dan mendatangkan usul adat Islam, kebudayaan, agama dan sistem politik mereka sendiri. Jadi konsep negara bangsa ialah sebuah negara yang berdaulat, bebas dengan penduduknya mempunyai kesedaran bahawa mereka adalah milik bersama berdasarkan bahasa, adat, tradisi yang sama, menjadi pemerintah tersendiri, sempadan wilayah dan hak untuk menggubal undang-undang tersendiri. Ini diajar oleh Barat. Inilah konsep bangsa, negara bangsa yang dikuar-kuarkan oleh Barat. Kalau dulu dari konsep Islam hanya ada satu saja kerajaan Islam yang diketuai oleh seorang khalifah yang berpusat di satu pusat pemerintahan. Dan semua yang lain itu adalah wilayah Islam. Ketika kerajaan Islam berkuasa, berkuat, ketika kerajaan Islam mendukung negara berasaskan Al-Quran dan Hadis, maka disitulah zaman kegemilangan Empire Islam. Jadi apabila tidak lagi wujudnya, tidak lagi berpegang pada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah, maka jatuhlah sesuatu kerajaan itu. Itu antara perkara penting yang kita belajar daripada sejarah Islam. Saya buka soalan saja. Ada sebarang soalan sebelum saya pergi bahagian yang akhir. Ini contoh faktor-faktor pembentukan negara bangsa di Turki. Kekalahan dalam Perang Dunia Pertama, pembentukan kerajaan, sekularisme, perundangan. Faktor-faktor pembentukan negara bangsa di Turki, pertama di segi kekalahan dalam Perang Dunia Pertama, menyebabkan Turki akhirnya menjadi negara bangsa. Pembentukan kerajaan yang baru, sekularisme yang diamalkan, menggunakan undang-undang Barat, tidak lagi menggunakan undang-undang Islam. Dari segi perundangan Islam.